Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang pelajaran teorem Pythagoras ni, okey, apa kata kalau kita berkenalan dulu dengan tokoh yang memperkenalkan konsep teorem Pythagoras ni. Sebab orang ni kan calang orang tau. Okey, korang boleh tengok dekat dalam Wikipedia ni. Korang boleh tengok sini. Nampak? Sampai situ sekali. Okey, korang boleh tengok dekat Wikipedia ni. Ataupun ni saya nak perkenalkan secara ringkas pasal si Pythagoras ni. Okey, dia lahir sebelum Masihi lagi. Okey, ilmu Pythagoras ni sebenarnya dah lebih 1000 tahun dah. Ni antara orang kata ilmu matematik yang awal lah. Okey, dan beliau ni memang sangat terkenal. Dia belajar matematik. Okey, dia belajar matematik. Okey, dia ada belajar muzik. Okey, dia ada belajar astronomi. Dan macam-macam lagi lah. Dia ni memang suka mengembara dan mencari ilmu. Dan beliau juga dikenali sebagai bapa nombor. Okey, beliau beri sumbangan penting. Dan bayangkan kan, dia balik semula ke kampung halaman dia, and then dia telah mengumpul pengikut-pengikut, dan pengikut-pengikut dia tu menggelarkan diri mereka sebagai ahli Pythagorean. Dan buat pengetahuan kamu semua, ilmu teorem Pythagoras ni sampai satu tahap tu menjadi satu agama. Okey, memang macam pelik dan aneh, tapi itulah hakikatnya. Betapa dahsyatnya ilmu matematik ni. Okey, cukuplah sebagai pengenalan tentang siapa dia Pythagoras. Okey, tak penting pun sebenarnya. Yang penting ini dia. Okey, sebelum korang nak guna ilmu teorem Pythagoras ni, dia ada syarat. Okey, syaratnya tu ialah segitiga itu mesti bersudut tegak. Macam mana nak tahu sudut tegak? Kita kena kenal dulu simbol sudut tegak tu macam mana. Rasa semua dah tahu, sama sekolah rendah dah belajar ini simbol sudut tegak. Dan benda yang penting sekali yang korang kena tahu ialah korang kena tahu di mana kedudukan hipotenus. Apa itu hipotenus? Hipotenus ialah sisi terpanjang. Okey, dalam segitiga ni, mana sisi yang terpanjang, logik akalnya di sinilah. Ni yang namanya sebagai hipotenus. Ataupun kalau tak camlah ke mana garis yang panjang, dia sentiasa bertentangan dengan sudut tegak. Okey, kalau saya buat macam ni kan segitiganya kan. Okey, sini sudut tegak, mana yang bertentangan sudut tegak, inilah dia hipotenus. Okey, right. Mudah kan? Kita tengok yang seterusnya. Okey, sekarang ni kan korang boleh pause video and then tolong nyatakan garisan hipotenus. Rasa tak lama kot. Okey, saya terus jawab lah ya. Okey, first of all korang kena tahulah, korang kena cam di mana sudut tegak, dan hipotenus adalah yang bertentangan. So inilah hipotenus. Jadi nyatakan garisan hipotenus, garis X, Y. Okey, yang ni, yang kedua ada dua lah. Yang kedua ni adalah garis D. Ni garis sudut tegak, so yang bertentangan. Ni sudut tegak yang bertentangan, so dia ada dua. So yang pertama adalah garis DE, dan yang kedua adalah garis AB. Okey, alright, seterusnya yang ketiga. Ni ada banyak. Mana sudut tegak tu yang korang cari. Yang ni bertentangan, ini bertentangan, ini juga bertentangan. So garis apa ni? RS. Yang kedua, ni apa dia? WXU, XWU, dan yang seterusnya garis ni WU. Okey, so dah faham lah kan. Jadi untuk yang seterusnya, saya nak terangkan lah apa itu teorem Pythagoras. Okey. Minta maaf. Okey, sekarang ni saya nak ceritalah asal usul teorem Pythagoras ni, asal usul formula dia. Okey, seperti yang korang semua dah tahu, teorem Pythagoras ni yang berasaskan segitiga bersudut tegak, yang mana segitiga bersudut tegak ini saya akan labelkan sebagai A kat sini, B kat sini, C kat sini. Okey, buat pengetahuan kamu semua kan, hubungan A, B dan C ni
Bila dia bersudut tegak, dia sebenarnya adalah satu hubungan yang orang kata tetap. Dia kalau dia ada nilai-nilai tertentu yang mana dia memang akan saling, orang kata, macam cakap ni akibatnya kalau cikgu Mat nak cakap ni payah sikit kan. Tapi dia akan ada hubungan yang tetap lah. Kalau hubungan itu di luar orang kata ukuran dia, maka dia takkan jadi segitiga bersudut tegak. Jadi macam mana asal-usul formula tu? Jadi asal-usul formula itu boleh diterangkan dengan cara begini. Okey, jadi sekarang ni saya ada buat segitiga ni tu kat sini. Okey, jom kita sama-sama tengok macam mana pembentukan dia. Okey, jadi sekarang ni saya akan fast forwardkan video ni sikit lah. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okay, segitiga yang sama ni tadi saya copy pada 4 bentuk dan saya susun macam ni caranya. Okey, jadi sekarang ni dia akan bentuk apa tu sekarang ni? Dia membentuk satu segi 4 sama. Okay, nampak tak segi 4 sama kat situ? Saya tukar colour lah biar nampak sikit. Ni segi 4 sama. Okay, nampak dia bentuk segi 4 sama, yang mana dekat bahagian dalam ni dia ada macam satu segi 4 sama juga yang terkoyak kat sini. Yang mana ingat lagi tak, cik luas segi 4 sama? Cik luas segi 4 sama ialah panjang darab lebar, yang mana panjangnya ialah C, lebarnya juga C. Maka kalau C darab C, dia akan dapat C kuasa 2. Jadi ini segi ni ada segi 4 ni. Dekat sini saya dah bawa dah kat sini. Okey, jadi sekarang ni jom kita try masukkan. Dia akan dapat C kuasa 2 nanti. Okey, beri kurang macam ni lah. Okey. Okey, dia akan dapat C kuasa 2. Okey, jadi C kuasa 2 yang tadi, saya keluarkan balik. Saya nak keluarkan balik C kuasa 2 ni. Saya letak kat sini supaya korang akan, kita akan nak bandingkan nanti pembuktian formula teorem Pythagoras ni. Okey, jadi sekarang ni kan saya nak ubah kedudukan ni. Saya nak ubah kedudukan segitiga ni. Okey, yang mana kan dia punya luas tu kan dia takkan berubah kan. Okey, jadi saya akan membentuk satu lagi bentuk. Okey, jadi sekarang ni caranya ialah saya akan fast forwardkan video ni. Okey, kita tengok sama-sama. Alright, tapi sebelum tu saya nak padam dulu. Okey, saya nak padam yang contoh ni. Okey, jom kita tengok sama-sama macam mana saya ubah bentuk kedudukannya. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, tadi perasan tak? Okey, segi 4 sama yang kita buat tadi tu, bentuknya masih ada kat sini. Bentuknya masih ada. Okey, jadi sekarang ni dia menghasilkan ada 2 ruang kosong. Kalau yang tadi tu kan ada 1 ruang kosong saja kan. Okay, jadi sekarang ni dia menghasilkan 2 ruang kosong. Yang mana 2 ruang kosong itu ialah, kalau korang perasan kan, kat sini kini saya akan cuba besarkan. Okey, nampak tak? Ni ada segi 4 yang persegi 4 sama yang pertama, yang mana ni panjangnya adalah A, lebarnya juga adalah A. Jadi kalau A darab A, maka kita akan dapat A kuasa 2. Dan segi 4 yang kedua ialah di sini, iaitu apa dia? B kan. Ni panjangnya B, ni panjangnya pun B. Jadi luas segi 4 sama yang kat sini ni ialah B darab B. B darab B yang akan dapat B kuasa 2. Okey. Jadi sekarang ni saya dah sediakan dah adanya kotaknya tu kat sini. Okey. Dia memenuhi situ, dia memenuhi dekat sini. Okey. Alright, macam ni lah bentuknya. Okey. Dan maksudnya sekarang ni luas A dengan B ni
hasil tambah A, saya tukar colour sikit biar nampak. Hasil tambah ni dua bentuk ni, okey, A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2, dia akan sama dengan luas ni tadi. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak yang bentuk yang korang tengok tadi, yang bentuk dia macam ni. Lepas tu macam mana lagi? Macam mana dah lupa dah. Macam mana? Sorry. Macam ni, and then macam ni. Ni kan sama. Okay? Dia bentuk yang sama. Jadi ruang yang tertinggal ni tadi biasanya adalah sama dengan C kuasa 2. Okey, nampak tak hubungannya diterbitkan dekat situ. Okey, jadi sekarang ni kalau ketiga-tiga bentuk ni sekumpulkan balik, ketiga-tiga bentuk ni tadi, maka dia akan jadi macam ni. Tengok ya. Benda ni menarik sebenarnya. Okey, ini saya akan letak kat sini. Sorry lah kalau keadaan ni nampak macam bersepak. Okey. Jadi sekarang ni kan, korang nampak tak dia punya, orang kata apa maksud tadi tu. Okey, ni kan segitiga yang kita dah bincangkan tadi kan. Ni A, ini B, ini C kan. Apa hubungan dia? Okey, ini pun sama juga. Nampak? Ni panjang jadi kan A. Ni panjangnya kan A. Ini kan panjangnya kan B. Dan ini juga panjangnya adalah C. Ni hubungan mereka ni dihubungkan oleh luas ni tadi. Okey, nampak tak? Jadi, apa itu teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras tu ialah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. Inilah formula teorem Pythagoras. Okey. Right. So, boleh faham? Okey, itu kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Jadi makanya okey, jadi sekarang ni kita nak tahulah. Kita nak tahu okey, kalau kita nampak segitiga seperti ini, apa teorem Pythagoras yang kita boleh bentuk kat sini. Okey, jadi sekarang ni first kali kita akan cari hipotenus. So hipotenus ada kat sini. So sini ialah AC, sini ialah AB, sini ialah BC. Dia apa hubungannya? Okey, hipotenus. Okey, tadi macam yang kita tengok tadi ni. Sini ialah hipotenus lah. Okey, jadi hipotenus ni ialah yang panjang ni lah. Jadi yang dua garis pendek ni kita akan tambahkan. Jadi cara penulisannya ialah AB kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2. Okey, macam mana pula dengan yang ni? Okay, ini hipotenusnya C, ini A, ini B. Maka penulisannya ialah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, inilah dia teorem Pythagoras yang korang kena tahu. Macam best. Okey, alright. Jadi sekarang ni nyatakan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak yang diberi. Okey, jadi sekarang ni korang boleh pause video. Okey, nyatakan hubungan sekarang. Alright. Okey, buat macam ni. Ni yang saya minta. Okey, sekarang cari sekarang. Okey, pause video. Okey, saya akan terus jawab lah. Dia apa hubungannya yang A ni? A ni jawapannya ialah, okey, kita tahu, okey, ini ialah hipotenusnya. Okey, jadi hubungannya ialah, ini ialah XY. So XY kuasa 2 tambah YZ kuasa 2 sama dengan XZ kuasa 2. Okey, yang ni pula, ini hipotenusnya. So S ni dia akan jadi yang ujung lah. So ni Q kuasa 2 tambah R kuasa 2. Okey, good. Seterusnya. Okey, yang seterusnya ialah kita nak belajar tentang akas teorem Pythagoras. So apa itu akas teorem Pythagoras? Akas teorem Pythagoras ni ialah digunakan untuk mengetahui sama ada segitiga itu bersudut tegak ataupun tidak. Okey. Jadi kita tahu dah apa itu teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ialah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi kita gunakan benda ni untuk membuktikan. Okey, jadi macam mana caranya? Okey, first of all, korang kena kenal pasti dahulu yang mana hipotenus. Okey, memanglah saya cakap tadi
Oh, kita tahu ni sudut tegak ke tak ke apa kan, tapi kan saya dah cakap hipotenus adalah garis yang paling panjang. Okey, jadi inilah garis yang paling panjang. Okey, tak apa, nanti B dengan C nanti saya minta korang buat. Okey, jadi sekarang ni kita ambil formula yang tadi A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Kita labelkan. Okey, ini B, ini adalah C. Jadi kita ambil A dan B ni, and then jom kita cuba buktikan adakah dia sama dengan 15. Okey, kita ambil ni 9, A adalah 9, so 9 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Kita tengok C kuasa 2 ni dapat tak 15. Okey, jadi sekarang ni saya nak ajar pula macam tekan kalkulator. Saya ada kalkulator kat situ. Okey, interface kalkulator sama macam kalkulator yang kamu guna pakai kat sekolah. So, korang boleh gunakan cara ni lah. Okey, jangan buang masa nak tekan, nak cari 9 kuasa 2 sama dengan ini, nak kena tulis, tak payah. Jangan buang masa macam tu, berdosa. Okey, cara yang mudah ialah korang terus je buat 9 kuasa 2. Okey, and then tu tambah 12 kuasa 2. So kita terus tekan sama dengan okey, and then saya nak cek C kuasa 2. So kalau ikutkan penulisan ni, kamu akan dapat ni C kuasa 2 sama dengan 225 kan. Tapi tak payah, ni tak payah tulis pun. Korang terus je buat punca kuasa. Oh, lupa pula. Jadi C sama dengan, kalau kuasa 2 pindah kemari, dia akan jadi punca kuasa. So dengan keadaan kalkulator yang masih lagi macam ni, kamu tekan dulu punca kuasa, sebab sini kan punca kuasa. So kamu tekan dulu punca kuasa, ini tekan answer. Terus so dapat jawapannya 15. Okey, jadi maka ia adalah segitiga bersudut tegak. Okey, alright. Okey, jadi sekarang ni apa yang saya nak korang buat sekarang ni ialah saya nak korang cuba jawab soalan B dan C. Pause dulu video. Okey, jadi sekarang ni saya akan terus jawab lah. Okey, jadi sekarang ni kita tentukan mana garis yang panjang. Ini dia 15. So kita terus labelkan yang mana A, B dan C. So ni A, ini B, ini C. Okey, so kita terus ambil A, jadi 12 kuasa 2. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So A kuasa 2 ialah 12 kuasa 2 tambah B kuasa 2, B ialah 5. So 5 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Yang ni kita jangan letak dulu sebab kita nak cari dia sama tak dengan 15. Sebab ni kita nak tentukan sama ada dia sudut tegak ataupun tidak. Okey, jadi sekarang ni jom kita kira. Okey, dengan menggunakan kalkulator juga. Jadi 12 kuasa 2. Okay, and then tambah dengan 5 kuasa 2 sub, korang akan dapat C kuasa 2 sama dengan 169. C sama dengan punca kuasa 169. Kenapa? Kuasa 2 pindah kemari, dia akan jadi punca kuasa. Okay, so cara tekan je punca kuasa. Alamak, sampai tu banyak pula. Dan tekan answer. Answer ni merujuk pada answer yang terakhir sekali yang korang jawab, yang ni. Okay, so terus tekan sama dengan, so dapat 13. So sama tak? Tak sama. Nampak tak? Okay, C tak sama dengan 15, maka bukan segitiga bersudut tegak. Okay, alright. Okay, seterusnya kita tengok pula yang ni. Diberi PQ 8 cm. Mak tulisan pun tak clear. So labelkan dulu ni 8 cm. Okay, and then PR sama dengan 6 cm. So this one is 6 cm. Dan QR sama dengan 10 cm. So sini adalah 10 cm. Tentukan sama ada segitiga PQR bersudut tegak atau tidak. Okay, so macam biasa kita labelkan dulu. Setukar colour lah, boleh tak? Pakcik tak kalau setukar colour. Okay, setukar colour dulu. Okay, setukar colour warna biru. Okay. Okay, jadi kita terus buat A. Ini adalah A, B, C.
Okey, ada yang mungkin akan tanya, "Sir, kalau A dengan B tu tukar-tukar boleh ke? Ini A, ini B ke?" Boleh, tak ada masalah pun. Sebab yang penting dua garis yang lebih pendek tu akan jadi AB. Senang cerita, tak payah nak fikir susah. Jadi sekarang ni kita terus buat dalam formula. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okay, C jangan masukkan dulu nilai, kita ambil je 8 dan 6. So 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Di C kuasa 2 sama dengan, so tekan kalkulator lah, 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2, sum korang akan dapat 100. Maka C sama dengan punca kuasa 100. Maka ni akan dapat, sepatutnya dah tahu dah jawapannya, tapi tak apa, saja saya tekan 10. So sama kan. Okey, oleh kerana sama maka segitiga PQR adalah segitiga bersudut tegak. Tu korang tu sendirilah. Okey, so boleh faham tentang akar teorem Pythagoras. Jadi kita tengok yang seterusnya. Okey, jadi sekarang ni kita nak gunakan kaedah teorem Pythagoras tadi untuk mencari panjang yang tak diketahui. Okey, jadi penerangannya. Okey, penerangannya ialah, okey, korang boleh usah sendiri lah kan. Ada contoh dah kat sini ni. Okey, ni kalau ada contoh dah kan. Ni ada contoh dah kan. Okey, jadi saya nak terangkan dulu lah macam ni kita nak buat. Okey, jadi contohnya lah, kita kata kita ada satu garis, satu segitiga yang bersudut tegak. Ingat syarat dia mesti segitiga bersudut tegak. Kalau dia tak sudut tegak, maka korang tak boleh guna teorem Pythagoras. Ingat tu benda tu sampai bila-bila. Okey, alright. Jadi sekarang ni kata yang kita letak kat sini, sini 5, sini 4. Ni 5 cm, ni 4 cm. So ni sini adalah X. So apakah nilai X? Jadi macam mana kita nak cari? Okey, first sekali tengok dia bagi nilai apa. Dia bagi nilai apa. Dia sebenarnya ada banyak kaedah. Okey, kalau dalam buku tu, kalau dia nak cari garis selain dari hipotenus, kita nak pasti lawan hipotenus. So automatik kita akan tahu 5 itulah hipotenus lah, sebab dia bertentangan tadi kan, bertentangan. So automatik sini akan jadi hipotenus. Jadi garis yang kita nak cari tadi tu bukan hipotenus. So bukan hipotenus yang kita nak cari. So bukan hipotenus. So apa yang korang boleh buat adalah, okey, korang boleh buat X ni, X kuasa 2 sama dengan, terus ambil garis yang okey, daripada sini A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah sama dengan sama dengan C kuasa 2. So sini kita boleh labelkan A, ini adalah B, ini adalah C. Okey, jadi kalau ikut formula, kita nak cari B sekarang ni. So macam mana kita nak cari B? Okey, jadi B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So yang ni bila pindah ke sebelah sini dia akan jadi, ni positif kan, pindah sini akan jadi tolak. Okey, jadi kesimpulannya, kalau kita bukan nak cari hipotenus, okey, sama ada nak cari B ke, nak cari A ke, maka kaedahnya ialah B ataupun A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 hipotenus mesti akan tolak garis yang satu lagi. So untuk kes soalan ni X ni, kita cari X sekarang. X kuasa 2 sama dengan ni hipotenus tadi, 5 kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2. Jangan memandai-mandai 5 tolak 4 1 ya. Korang kena tekan kalkulator. Okey, jom kita kalkulator sekarang. Ni 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 sama dengan 9. So 9. Jadi X sama dengan punca kuasa 9. Berapa? Kalau boleh congak-congak lah. Tak boleh congak apa boleh buat lah kan. So dapat 3. Jadi X sama dengan 3. Okey, boleh. Okay, jadi sekarang ni saya nak korang pause video and then cari nilai A dan B yang di sebelah sini ni. Okey, cari nilai ni. Okey, jadi saya akan terus jawab, saya akan terus bagi jawapan. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, jadi sekarang ni yang ni dia nak search apa ni? Dia nak cari hipotenus.
So kalau nak cari hipotenus, maka kita akan terus buat guna teorem Pythagoras macam biasalah. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Yang mana ini A, ini B. Korang boleh terus label ataupun korang boleh terus tulis A kuasa 2 ialah 8. So 8 kuasa 2 tambah dengan B. B ialah 6. So 6 kuasa 2 sama dengan C. C ialah X kuasa 2. Okay, so korang terus boleh tekan. Okay, 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama dengan, so jadi X kuasa 2 sama dengan 100. Jadi X sama dengan punca kuasa 100. So kamu akan dapat 10. Ok, seterusnya. Ok, sekarang ni kamu tengok ini pertentangan. So di sini automatik dia akan jadi hipotenus. Yang ni, ni tak kisahlah mana A mana B pun. Jadi sekarang ni kita nak cari yang bukan hipotenus. So kalau bukan hipotenus, maka yang ni kita boleh guna kaedah apa ni? Ni B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Sama macam yang sebelah sini tadi. Ni. Sama macam yang sebelah sini tadi. Okay. Alright. Jadi B apa? B ialah X. So X kuasa 2 sama dengan C ialah 13. So 13 kuasa 2 tolak A ialah 5. So 5 kuasa 2. So terus cari je lah 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okay, kalau rasa sudah tahu dah jawapannya apa sebenarnya ni. Kita dapat 144. Jadi X sama dengan, terus tekan punca kuasa, answer sama dengan 12. Okay, itu caranya. Okay, kita tengok yang seterusnya pula. Okay, yang soalan tadi itu sebenarnya adalah soalan asas. Masih lagi asas. Yang soalan sebenarnya ni ada. Inilah yang sebenar-benarnya yang akan korang hadapi nanti. Okay, nak tak nak korang kena hadap lah benda ni. Okay, jadi sekarang ni macam mana kita nak cari nilai X. Okay, jadi sekarang ni saya akan terangkan dulu yang C. Nanti korang boleh cuba jawab yang D. Okay, jadi sekarang ni kan, kalau korang nak cari X, segitiganya ni. Kita nampak dah segitiganya ni. Tapi masalah sekarang ni kita tak tahu dua garis ni nilainya apa. Jadi korang tu akan boleh cari X. Jadi apa yang korang boleh buat adalah dia akan bagi satu segitiga kat sini. Apa guna segitiga yang pertama ni? Untuk cari garis yang satu lagi. Jadi sekarang ni korang kena buat 2 kali teorem Pythagoras kat sini. Okay, alright. Jadi sekarang ni kita tengok macam garis ni kan. Macam garis ni kan. Okay, jadi mana hipotenus? Di sini hipotenus. So cara nak cari garis ni adalah tolakkan. So ni tadi QR FT. So ni TR kan. Di TR kuasa 2 sama dengan, okay, so hipotenus ni 13. So 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. So korang boleh tekan kalkulator lah. Okay, tekan. Okay, 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. So dapat 144. Okay, jadi TR sama dengan, terus tekan punca kuasa, answer. So korang dapat 12. Okay, so belum menjawab soalan ya. So please jangan salah faham. Korang belum lagi menjawab soalan. Korang baru dapat garis ini. Korang baru dapat garis ni. Jadi sekarang ni apa kita cari sekarang ni? X. X ni adalah apa? Dia bertentangan dengan sudut tegak kan. So X adalah hipotenus. Jadi X ni, kalau hipotenus maknanya kita terus boleh cari macam biasalah. Yang mana A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So sini adalah C, sini adalah A, ini adalah B. Tak kisahlah, ni B boleh, ni A pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi terus kita cari. Jadi A ialah 16. So 16 kuasa 2 tambah B ialah 12. So 12 kuasa 2 sama dengan, sama dengan X kuasa 2. So cari je lah. Tak susah dia kalkulator. So 16 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 sama dengan 400. Wow, X kuasa 2 sama dengan 400. Maka X sama dengan, terus punca kuasa, answer dapat jawapan 20 cm. Okay, so
Boleh faham? Okey, so cuba jawab pula soalan yang sebelah sini. Okey, ni saya bagi kat sini sikit. Boleh tak saya kecilkan sikit kalkulator ni? Comel. Okey, saya bagi kau nampak yang ni je. Okey, jadi sekarang macam mana kita nak cari yang soalan berikutnya ni? Okey, ni sebenarnya sama je. Sama je macam soalan tadi. Kita kena cari garis ni dulu. Alamak, terkantoi, tak apalah. Okey, jadi sebenarnya ni kaedah ini sama, kita boleh pergi ke sebelah sini. Okey, tapi tak apa, saya tunjuk je lah. Ini adalah hipotenus, maka kita nak cari garis yang bukan hipotenus, maka kita akan tolakkan. Okey, so ni adalah US. So US kuasa 2 sama dengan, okey, jadi 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Jadi 13 kuasa 2 korang akan dapat 169. Korang boleh terus tulis lah. Korang boleh terus tekan kalkulator, semasa tekan kalkulator. So ni korang akan dapat 144. Korang akan dapat 144. Maka US sama dengan punca kuasa 144 sama dengan 12. So terus korang labelkan 12 dekat sini. Sorry, 12. Okay, and then kita nak cari apa sekarang ni? X. Tukar colour sikit biar nampak jelas. Kita nak cari X sekarang ni. Adakah X ni hipotenus? Okay, cari masuk tegak. Mana yang bertentangan? So ini hipotenus. So labelkan dia jadi C. Maka ini kita boleh labelkan sebagai ni 12 ni A, X ni adalah B. So kita bukan nak cari hipotenus. Kalau bukan nak cari hipotenus, maka korang kena tolakkan. Okey, jadi korang boleh buat X kuasa 2 sama dengan hipotenus ni adalah 37 kuasa 2 tolak dengan A nya ni 12 kuasa 2. So tekan buat 37 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. Korang akan dapat 1225. Tak payah risau, korang ada kalkulator, tak payah takut lah. X sama dengan, terus punca kuasa answer sama dengan 35 cm. Okey, so kita faham kot. Soalan balik-balik itu dia takkan pergi mulut lalut ni. Okey. Alright. Okey, ni adalah contoh-contoh soalan-soalan peperiksaan lah. Okey, biasanya soalan-soalan utama yang akan ditanya dalam peperiksaan ialah dia akan tanya berkenaan dengan menentukan panjang salah satu sisi dia untuk tegak. Ini yang kita buat tadi. Yang kedua ialah aplikasi ialah kita mencari perimeter. Okey, ini contohnya. Okey, saya akan terangkan kat sini lah. Okey, sekarang ni hitung perimeter kawasan Belore. So apa itu perimeter? Cuba ingat balik zaman sekolah rendah korang belajar apa itu perimeter. Perimeter itu ialah ukur keliling dan operasinya adalah tambah. So apa kelilingnya? Mula dari sini. Ini kan, ini dan ini. Tapi apa masalahnya sekarang ni? Kita tak tahu garis ini berapa. Dari mana kita dapatkan garis ini? Nampak tak ada segitiga bersudut tegak? Okey. So apa yang bertentangan dengannya? QT. Jadi kita boleh guna teorem Pythagoras. So kita nak cari apa ni? Kita nak cari hipotenus. Tapi apa AB nya? Ni kan segi 4 tepat. Macam nak tahu ni segi 4 tepat ni? Sebab kalau keempat pas sudut ni adalah 90 darjah, maka dia segi 4 tepat lah. Jadi kalau sini 8, maka sini pun 8. Jadi ni berapa ni? Kalau ni 20, ni 5, so tinggal berapa? Ni 15. Yes. So jadi kita tak cari hipotenus sekarang. Hipotenus adalah QT kan. Jadi QT kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 lah. Di 8 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Kita tekan kalkulator. Di 8 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2, kita akan dapat 289 cm. Okey. Kemudian nak cari QT sahaja, kamu hanya perlu tekan punca kuasa answer. Korang akan dapat 17 cm. Jadi terus label kat sini 17.
Jadi adakah korang boleh cari dah perimeternya? Jadi perimeter korang hanya perlu tambahkan start dari 5 lah. 5 cm tambah 8 cm tambah 20 cm tambah 17 cm. So tambahkan je lah. So 7. Okey, so hanya perlu tambah saja. Jadi 5 tambah 8. Ada kalkulator apa nak susah. Tambah lagi dengan 17. So dapatlah jawapannya 50 cm. Okey, alright. Jadi sekarang ni apa yang saya nak korang buat seterusnya adalah cuba jawab. Okey, pause video dulu. Okey, cuba jawab. Okey, jadi saya akan tolong jawab lah. Macam biasa lah. Okey, Rajah menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Okey, kali ni walaupun dia tak bagi simbol, tapi dia ada bagi maklumat sebuah segi 4 tepat. Penting maklumat ni sebab maklumat ni akan menunjukkan bahawa setiap sudut ni adalah bersudut tegak. Okey, penting ya. Diberi panjang AB ialah 16 cm. Dia bagi dah 16. AE ialah 6 cm. So AE ialah 6 cm. Okey, so betul. Okey, dan panjang ED sama dengan DC. ED sama dengan DC, dia sama. So penting maklumat ni juga ya. Okey, hitung perimeter kawasan berlorek. Jadi first kita kena cari kawasan berlorek yang lain ni. Ini ialah kawasan berlorek. Okay, jadi apa itu perimeter? Perimeter ialah kur keliling. So korang kena tambahkan. Tapi ada dua garis yang kita tak tahu kat sini, iaitu garis ED dan garis garis ED dan garis BD. Okey, jadi macam mana cari garis ED? Cari garis ED senang saja. Ni 16, sini 16, kita tahu ni sama. So kalau sama maka 16 bahagi 2. So sini akan dapat 8 cm, sini pun 8 cm. So macam mana pula nak cari BD? BD ialah okey, nampak tak sini adalah segitiga. Tukar colour lagi. Okey, tukar colour merah. Dia nampak. Okey, ini kan segitiga dan ini adalah segitiga bersudut tegak. So maka kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Cumanya sekarang ni nak garis BD ni ialah bertentangan dengan sudut tegak. So ini adalah hipotenus. So otomatis ini adalah C. So sini ialah A, sini adalah B. So berapa nilai A? Inilah ni 6, sini pun 6. B 8. So nak cari C. Jadi BD kuasa 2 sama dengan A 6 kuasa 2 tambah B 8 kan. So 8 kuasa 2. Okey, so kita kalkulator lah. Okey, jadi 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. So korang akan dapat 100. Dan BD sama dengan punca kuasa masa. So korang akan dapat 10 cm. Jadi sekarang ni korang dah dapat dah. Korang dah dapat apa ni orang panggil BD. So terus tulis kat sini lah. So ni 10. Di sini boleh tak kecil perimeter sekarang. Kita dah ada maklumat yang lengkap lah. Kita ada 16, kita dah ada 10, kita ada 8, kita ada 6. Okay, so di perimeter sama dengan saya tambahkan ya, 16 tambah dengan 10 tambah dengan 8 tambah dengan 6. Okay, so korang ada kalkulator, tekan je lah, tak buang masa. Okay, tambah 10 tambah 8 dan tambah 6. So sama dengan 40 cm. Okay, alright. Okay, so harap boleh faham lah ya. Okay, jadi Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah, semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Okay, jadi kalau tak ada yang tak faham ke apa ke, korang boleh komen ruangan di bawah. InsyaAllah saya akan layan pertanyaan tu. Dan sila jangan lupa subscribe, like, share video saya ni kepada kawan-kawan yang lain. Okay, moga jumpa lagi di lain masa, di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.